bila one to one kepada donor ni, one to one service yang kita by WhatsApp ataupun call, mereka lebih dekat, mereka lebih selesa. Yang mana itu yang perlu jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi anda dengan rancangan ataupun segmen podcast Cinta Gaza Malaysia, iaitu Semeja Bersama CGM. Okey, untuk hari ini saya ada tetamu yang sangat saya rasa macam masih lagi dalam proses nak mengenali beliau, walaupun beliau sertai CGM pada tahun lepas. Tapi sebelum saya terlebih explain pasal beliau ni kan, so apa kata beliau sendiri yang perkenalkan nama, latar belakang dia, so kalian pun boleh kenal staff yang saya nak perkenalkan kepada kalian ini. Okey, apa kata saya serahkan kepada Puan Najihah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Puan Najihah, boleh tak jelaskan ataupun kongsikan latar belakang Puan, nama Puan, pengajian, sebelum ni kerja kat mana, ataupun apa orang kata pengenalan asas kepada mereka yang nak kenal dengan Puan Najihah. Oh, okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Najihah binti Abu. So saya berlatar belakang pendidikan dari business admin in operation management daripada UiTM Puncak Alam. Dan saya pun dah tamat pengajian dah 4 tahun dah gitu. So sebelum saya masuk di CGM, saya merupakan seorang eksekutif sebagai brand networking. Dan selepas tu saya masuk ke sini selepas saya bersalin. I see. Okay, boleh tak kongsikan daripada mana, orang mana, orang kata macam betul lah macam tu. Saya dulu kini selamanya memang orang Melaka, tapi selepas saja berkahwin barulah menetap di Selangor, baru nak masuk 2 tahun. Okay, baik. So Puan Najihah dekat dalam ni sebagai memegang jawatan apa? Okey, saya di CGM, saya apply as a donor relation. Okey. So jadi keseluruhan bulan, maksudnya dah berapa lama Puan ada dekat CGM sejak daripada masuk sebagai donor relation? Nak dekat 6 bulan. 6 bulan. Nak dekat 6 bulan dah. So mungkin boleh kongsikan tak apa beza jawatan tempat kerja lama dengan yang sekarang? Apa yang membuatkan Puan Najihah rasa macam this is something yang different, yang benda yang pengalaman baru, ke ada persamaan? Okey, kalau nak diceritakan perbezaan company yang sebelum ni dengan yang terkini, masing-masing memang ada kelebihan pro and cons masing-masing. Apa yang saya belajar selepas saya masuk di CGM ni adalah kalau company lama, kita buat kerja tu for profit. Maksudnya it's a profit company. But in CGM is a non-profit organisation, which is yang kita buat kerja untuk kita bantu orang. Jadi kerja yang kita buat dekat company lama memang boleh katakan tak tertumpu di satu perkara, ataupun tak jerumus kepada satu task, sebab kena mencari pelbagai cara ataupun pelbagai kaedah untuk gain profit. Berbanding dengan CGM dah 10 tahun bertapak, mereka dah ada hala tuju masing-masing, dah ada kempen yang masing-masing, yang mana lebih tersusun dan teratur. Kalau kita nak bekerja dengan CGM ni, kita just follow timeline, yang mana lebih mudah untuk kita gerak kerja. Kiranya nak kata skop kerja di tempat lama dengan sekarang tu tak jauh beza lah kan? Ke ada still lagi perbezaan? Maksudnya macam ada banyak benda nak belajar baru ke? Bagi saya banyak benda kena belajar baru dekat sini. Walaupun dekat sini ada kena mengena dengan latar belakang pendidikan saya. Tapi tempat kerja lama, dia tak kena latar belakang, tapi saya kena explore sendiri. Oh, okay, faham. Just take time for me to catch up and recap balik apa yang kita dah belajar waktu zaman belajar, berbanding dengan yang dekat company lama, yang mana kita kena berjumpa dengan rujuk banyak orang untuk dapatkan data-data tu. Okay, faham. Kiranya Puan Najihah ni antara orang yang berpengalaman jugalah kalau nak cakap pasal berkaitan dengan customer, berkaitan dengan apa orang kata bisnes.
kiranya orang Puan Najihah ni one of the best person kot nak rujuk. Itu pendapat saya lah based on penerangan daripada Puan Najihah. Okay, saya percaya tak ramai, bukan nak kata as a CGM ni tak established, tapi still kita boleh tahu yang berdasarkan pemerhatian kita ni masih ada lagi majority ataupun minority kat luar sana yang tak kenal CGM. Tapi daripada Puan Najihah sendiri kan, untuk sertai CGM tu mestilah orang kata macam mana bila kita nak apply kerja tu mesti macam CGM ni tempat yang aku dah idamkan. So boleh tak kongsikan macam mana Puan Najihah boleh sertai CGM? Kalau yang sejujurnya, saya memilih CGM sebab suami saya. Okay. Sebab keberadaan beliau di dalam satu syarikat yang pada masa tu selepas saya di-interview, memang makan masa untuk saya timbang tara untuk masuk di CGM. Okay. Sebabnya saya memikirkan juga credibility suami saya pada ketika itu di CGM. Apabila kalau saya membawa diri saya ini masuk ke dalam CGM, apa pandangan dan pendapat orang sekeliling di office tersebut terhadap beliau. Penyebab saya nak masuk CGM adalah selain daripada suami yang berdekatan dengan saya, adalah disebab jiwa saya sebenarnya memang suka kemanusiaan. Sebelum suami saya masuk CGM, dia memang dah terlibat aktif dalam dunia kemanusiaan. The latest one, dia pergi Bangladesh sebulan lebih macam tu. Waktu tu saya sangat-sangat jealous dengan dia. Tapi time tu kita belum berkahwin lah. Nak ceritanya, jiwa kemanusiaan ni mula berputik adalah bila dia pergi ke Bangladesh tu, dia membuat satu misi yang membantu orang dan memberi manfaat kepada orang ramai. Yang mana saya sangat-sangat suka dan mendalami apa yang beliau buat. Jadi bila diberi peluang untuk masuk ke dalam CGM, saya rasa itu satu honor kepada saya. Inilah peluang, the best thing yang aku kena curahkan tenaga, waktu, semua ni untuk CGM, bantu rakyat Palestin. Sebab kita memang sedia maklum, di Malaysia memang banyak NGO ataupun badan-badan yang membantu rakyat Malaysia. Tapi di Palestin dia ada satu kes yang special, yang mana tak semua orang dapat rungkai kisah sebenar, the true Palestinians, apa yang terjadi between the Israel dengan Palestinian. Itulah penyebab yang saya memilih CGM berbanding company lain. Jujur, memang sebelum CGM ada beberapa company offer saya much better, yang maksudnya lagi related dengan kerja saya. Tapi saya memilih sebab kalau kita buat kerja bukan disebabkan jiwa kita, kita buat kerja kerana duit sebenarnya. Betul. Itulah sebabnya saya memilih CGM. Betul. Dan saya juga tertarik dengan Puan Najihah kata yang buat kerja yang kita tak suka, tapi yang kita dapat hanya duit. And at the same time kita tak enjoy pun benda tu. Yes, it's true. So better kita cari kerja yang kita betul-betul enjoy, yang kita rasa macam datang kerja pun best, tak rasa tertekan kan. Yes. Okay. Kalau korang mesti tak tahu kan siapa suami kepada Puan Najihah, tapi adakah Puan Najihah sendiri nak reveal ataupun kita reveal pada episod suami je nanti? Okay, nanti kita akan it's better is revealed when it's time lah. Okay, it's time come. Okay, so apa bila Puan Najihah dah sertai CGM kan? Sebab saya ingat lagi pertama kali saya jumpa dengan Puan Najihah, saya masuk office, saya nampak siapa perempuan tu duduk kat sebelah Haikal waktu kan. Lepas tu macam isteri Haikal ke? Saya dah tersebut namanya, kita apalah. Okay. Okay. And then saya macam tanyalah staff yang lain kan, siapa tu kan, pun dia orang beritahu itu isteri sekian-sekian. Okay. And then saya pun macam tak expect lah. Ingat kan Puan Najihah masa tu datang sekadar singgah lepas hantar anak ke apa kan. Turn out tiba-tiba masa weekly meeting tu, rupanya Puan Najihah dah sertai CGM. So saya rasa macam satu perkembangan yang baik lah untuk CGM sendiri. Sebab walaupun orang kata macam ada segelintir yang orang kata skeptikal bila suami isteri dalam satu office yang sama, tapi saya rasa benda tu at the same time satu pertumbuhan yang baik juga. Okay, boleh tak Puan Najihah kongsikan apa first impression Puan Najihah pula bila dah masuk CGM? My first impression towards CGM on the first day, unexpected, that office is too small. Too small. Okay, saya faham. Okay, that too small. Yang mana yang office sekarang ni, yang mana kita tengah record ni adalah office baru kan. So memang sepanjang suami saya bekerja tu, suami saya bekerja, dia selalu cerita tempat
tempat space dia limited. Pusing sini jumpa orang ni, pusing sini jumpa orang ni. So bila saya masuk, saya kata tempat duduk saya kat mana? Oh, awak akan duduk menghadap saya. Saya macam, tak bestnya. Saya nak buat kerja dengan tenang, takkan nak kena pandang suami kan? Tapi memang bila masuk tu, my first impression, oh tak bestnya. Memang dah nampak dia directly celah tiang tu kan. Directly yang first impression ni memang nampak kecil. Tapi bestnya CGM ni adalah kalau buat program, baik Sabtu atau Ahad ke malam ke apa, semua memberi kerjasama. Maksudnya kebersamaan semua staff yang dalam CGM ni membentuk satu kesatuan yang baik, yang mana orang tak nampak. Sebenarnya CGM ni walaupun office kecil, duduk padat macam mana sekalipun, berlanggar kerusi sekalipun, tapi kebersamaan kerjasama diorang tu untuk menjadikan sesuatu, untuk membantu rakyat Palestin, itu yang mereka tak nampak. Orang dekat luar sana tak nampak. Kadang kita pun selalu terima kan, kenapa nak kena tolong rakyat Palestin sedangkan tak tolong rakyat Malaysia. Tapi the truth, cerita pasal Palestinian tu sendiri rakyat Malaysia tak ambil tahu. Betul. Itu yang sebenarnya menyedihkan jugalah, and menyebabkan kerja untuk rakyat Palestin ni agak sukar sebab diorang tak banyak terima benda tu. Diorang macam terfikir kenapa nak kena selamatkan orang Palestin sedangkan ramai lagi orang rakyat Malaysia yang terabai. Tapi seperti yang Puan Najah sebutkan tadi, walaupun office CGM yang dulu tu kecil, dia ada memori yang baik walaupun sekejap pun, tapi Puan Najah dah rasa kan pengalaman tu kan. So saya rasa macam betul lah, memang betul dia ada kenangan manis dia. Okay, kemudian Puan Najah masuk sini sebagai donor relation, pada mulanya sebagai donor relation dan kemudian sebagai partnership executive. Boleh tak kongsikan jawatan donor relation tu sebenarnya apa? Okay, specifically kalau donor relation ni memang dihaskan untuk engagement dengan donors, yang mana donors yang daripada tahun-tahun sebelum yang kita well established as a physical office sehinggalah kini, untuk entertain apa-apa yang kempen ataupun makluman terkini. Engagement tu perlu diteruskan. Kalau sebarang payment ataupun donation yang mereka nak buat, mereka tak reti. Memang saya jumpa, saya akui memang ada kita penyumbang dia dah berusia, dia tak reti online banking tu macam mana. So dia perlukan melalui proses yang manual, transfer dekat ATM machine manually. So benda tu, proses tu kita kena bantu. Itu as a donor relation. Di samping juga kita kena proses yang kalau ada yang nak mohon RPC ke ataupun apa lagi, nak details pasal kempen. Kadang kita dah tulis dah lengkap dekat landing page kita, tapi bila one to one kepada donor ni, one to one service yang kita by WhatsApp ataupun call, mereka lebih dekat, mereka lebih selesa. Yang mana itu yang perlu jaga. Apa cabaran yang Puan Najah alami, ataupun orang kata cabaran yang cabaran yang betul-betul rasa macam tak semua orang, kalau orang kata kalau cabaran tu ada, dia kena pandai tackle. Satu cabaran yang saya rasa, yang saya harapi sehingga kini adalah yang paling terdekat adalah kempen, kita punya kempen korban, kempen korban for Gaza ni, yang mana kempen korban for Gaza kita memang buat khas dekat Gaza. Dan kita bukanlah tak buat korban dekat Malaysia, tapi korban dekat Gaza ni menyebabkan nak cari sponsors untuk korban, untuk supaya ada penerima manfaat kita punya pack-pack daging tu. Dia cabarannya adalah untuk kita nak meyakinkan kita punya penaja bahawa it's a good campaign yang mana memberi manfaat kepada orang lain. Tapi nak meyakinkan mereka dalam memberi manfaat kepada orang lain, mereka mesti tertanya-tanya apa benefit yang diorang akan dapat. Itu adalah satu ujian ataupun cabaran yang paling besar untuk kita counter balik macam mana. Sebab biasanya mereka mesti nak company's logo diorang terpapar, dan dalam video khas diorang tu ada logo diorang apa semua. Benda tu satu cabaran. Sebab kita membuat kerja untuk korban ni memang memberi manfaat kepada orang ramai, tapi jumlah penyumbang nak menaja tu tak banyak. Sebab untuk makluman, kita punya
program korban ni bukanlah harga 1,000-2,000. Okay. Jadi harga dia kalau kat sini berapa seekor? Seekor 15,400. Oh, mahal. Yes, 15,400 untuk seekor lembu saja, tapi grade quality yang baik, yang mana kualitinya memang tak jumpa kat Malaysia, hanya di Palestin sahaja. Satu ekor lembu tu saja memberi manfaat kepada 1,200 orang penerima. 1,200. Yes. Yang mana kalau dekat sini seekor kita dapat 7 bahagian, dapat bahagi berapa ratus saja kan. Tapi dekat sana lebih banyak. Untuk meyakinkan mereka untuk menaja satu kempen, perlukan banyak proses, yang mana proses tu berterusan sehinggalah kita betul-betul berjaya ataupun tidak. Yang ini pun kena belajar untuk menerima, accept the rejection. Okay, faham. Tak semua company ataupun penaja nak menaja kempen kita once kita offer. Betul. Pasti akan ada rejection. Yang mana cabaran yang kedua yang saya rapid adalah macam mana saya nak handle rejection. Kalau sebelum ni company lama, saya belajar how to handle rejection by students. Maksudnya macam mana nak handle student tak nak join kelas mengaji kan. But this one, macam mana penaja tu sendiri tak nak menaja kita punya kempen. Dan kita dekat Gaza, kita dah allocate berapa orang jumlah penerima yang akan menerima manfaat. Jadi dia menjadi satu tanggungjawab yang besar dan cabaran kepada saya untuk memastikan kita capai jumlah ataupun KPI yang ditetapkan untuk menaja lembu tersebut di sana. Dan saya percaya dengan harga dan grade dan juga bahagian penerima manfaat apa semua tu, rasanya kalau untuk setengah orang tu 15,400 tu apalah sangat dibandingkan manfaat yang orang terima, kegembiraan yang orang dapat. So sementara dah halang-halang cakap pasal korban tu kan, mungkin Puan Najah boleh promote sikit apa kita punya kempen memandangkan nak dekat dengan raya korban nanti. So boleh terangkan tak macam mana proses untuk tempah daging korban untuk Gaza? So untuk kita punya kempen Korban for Gaza ni, kita akan buat dekat bumi Palestin. Khasnya memang kita buat dekat Gaza, yang mana satu bahagian harga dia 2,200. Seekor harganya 15,400. Jadi kita dah mula dah kempen ni sebenarnya pada tahun lepas, iaitu pada bulan November 2022, yang mana kita menawarkan package bayaran secara ansuran kepada kita punya penaja-penaja, baik yang sedia ada pernah menyumbang dan yang pada penyumbang yang barulah. Dan kita pun dah ada pendaftaran tu. Jadi kalau tuan-puan nak daftar kita punya kempen Korban for Gaza, so bolehlah hubungi kita punya team donor relation pada nombor 016 463-6354. Okay, ataupun kalau ada yang macam masih lagi kalut ceripan atau biasa, boleh je approach mana-mana laman media sosial Cinta Gaza Malaysia, Facebook, Instagram, Twitter ataupun YouTube. Okay, kemudian kita pindah kepada kita punya perbualan tadi kan. Okay, sebelum masuk CGM kan, Puan Najah dah aware ke tentang Palestin? Maksudnya saya difahamkan suami Puan sangat, kan cakap apa, tapi dia ensiklopedia bergerak dekat CGM kan. So adakah Puan Najah tahu juga tentang Palestin sebelum masuk CGM? Sebab CGM kan fokus kepada Palestin kan. Sejujurnya kalau nak kata yang berbanding sekarang dengan yang dulu, dulu memang saya sekadar tahu atas apa orang kata atas air. Tahu pasal Palestin tu atas air je. Oh, Palestin kena serang. Kenapa kena serang? Oh, biasalah bulan Ramadan. Betul. Oh, serangan berlaku sebabnya dekat Gaza tu Daesh ada tempat penyimpanan senjata apa semua kan. Saya tahu yang tu saja. Saya tak into deep yang macam mana proses Baitul Maqdis tu dirampas, macam mana apa yang berlaku, nabi apa yang tu, semua saya tak ambil tahu waktu tu. Sebabnya apa yang saya tahu pasal isu Palestin hanya sekadar di social media dan juga sekadar tanya pada suami,
kenapa Palestin hari ni, kenapa kena serang. Dia ada keep on going cerita, tapi yelah cerita dalam kita perjalanan nak pergi makan, cerita dalam macam pillow talk macam tu kan, dia tak keep in mind. Berbanding bila dah masuk CJM, memang benda tu menjadi satu tanggungjawab kepada saya untuk tahu pasal Palestin. Tapi saya juga nak kata macam ni, saya juga percaya yang CJM dah mendidik juga staff dia untuk tahu tentang Palestin. Okay, baik, saya rasa kita pun dah berada di penghujung segmen. Dan sebelum saya nak tamatkan kita punya perbualan yang menarik hari ni kan, okay, boleh tak kongsikan satu impian ataupun harapan untuk CJM, dan juga selitkan juga pesanan kepada kita punya audiens kat luar tu. Saya berharap satu hari nanti CJM dia ada badan corporate yang support, menjadi support system yang kuat. Okay. Sebab bukanlah CJM tak ada, tapi adalah lebih baik CJM dibantu oleh badan-badan corporate, yang mana badan-badan corporate ni lebih ada kuasa ataupun ada authority untuk akses ke mana-mana, berbanding dengan sesama macam syarikat ataupun SMEs. Mereka nak membantu sebab mereka tahu niat mereka boleh menyumbang sebanyak mana dan boleh pergi sehingga mana. Tapi kepentingan untuk corporate ni adalah supaya CJM boleh pergi jauh, boleh bawa luar daripada Malaysia dan di pesada dunia. Yang harapan saya, kalau boleh di PBB tu, isu Palestin ni memang diangkat dan diselesaikan sewaktu umur saya masih bernafas dekat atas dunia ni. Betul. Dan apa yang saya harap kepada kita punya pendengar, kita punya podcast pendengar dekat luar sana, teruskan menyokong CJM, kerana isu membebaskan bumi Palestin ni bukan terletak di atas bahu kami, tapi dia adalah terletak di atas bahu semua umat Islam kita. Betul. Kita hanya sekadar perantara untuk mereka dengan Palestin. Okey, baik, tu satu satu harapan dan juga satu pesanan yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada semua orang. Baik, dekat saya punya tangan ni ada sejumlah nama staff. Okay. Dan Puan Najihah hanya tekan tab sahaja untuk dapatkan nama-nama insan yang bertuah dan describe beliau dengan satu perkataan yang positif tentang orang tu. Okay. Dapat mana tu? Okay, boleh bagi tahu siapa? Oh, okay. Allah. Sebutkan nama beliau dan beri satu perkataan positif tentang beliau. Apa yang Puan Najihah suka tentang beliau? Okay, saya dapat nama staff ataupun Ajwan, yang mana beliau merupakan ketua jabatan saya. Apa satu kata positif ataupun yang saya boleh komen terhadap beliau adalah beliau sangat cool dalam membuat kerja. Okay. Serabut macam mana pun beliau sangat cool, sangat tenang. Dan pernah kami hadapi sesuatu masalah, beliau cakap, tak apa Najihah, maafkan, lupakan. Tak semua orang faham situasi kita, dan tak semua orang perlu tahu pasal situasi kita. Dan kata-kata positif yang saya boleh bagi dia adalah sangat cool, yang sehingga mendidikkan saya pun ikut juga macam dia. Be cool, serabut macam mana, stres macam mana, banyak kerja sekalipun, diam je, cool je. Okay, macam itulah. Saya pun nak kena belajar juga dengan Puan Ajwan, dengan Puan Najihah, dan juga seorang lagi staff yang mendapat orang kata tenang, iaitu Afifah. So tiga-tiga orang ni mungkin saya kena belajar lah, menuntut ilmu macam mana jadi orang yang sangat tenang, sebab saya ni kelang kabut orangnya. Okay, so kita pernah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Puan Najihah kerana sudi meluangkan masa di dalam kekalutan dia ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada para pendengar podcast Cinta Gaza Malaysia, jangan lupa untuk teruskan bersama kami. Ikuti perkembangan Palestin melalui media sosial kami, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Itu sahaja untuk hari ini. Jaga diri dan jumpa lagi di lain hari, insyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye.